82 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kepada 13,864 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 48 tambahan kes-kes baru kepada 19 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 13 kes. Kesemua kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster Adenin Works and Engineering, Jalan Sungai Pandan Staff House, adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Manakala 7 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 1640, 5671, 6347, 6419, 6425, 6427 dan kluster 7641. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 177 kluster. Dalam pada itu terdapat 21 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 297 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,900 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 870 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Semua mereka memerlukan bantuan mesin tambahan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu 6 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 187 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 535,302 ujian. Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada 7 November 2021, sebanyak 2,510 orang menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 355,752 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 82.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 287,479 telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 66.9% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,691 orang, iaitu 98.6% telah menerima satu dos vaksin COVID-19 dan seramai 39,483 orang, iaitu 91.2% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan mengenai perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan secara rumah ke rumah sahaja pada minggu ini. Pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan secara rumah ke rumah sahaja pada minggu ini, seperti berikut. Kampung Sungai Teraban, daerah Belait pada Isnin 8 November 2021, daerah Temburung pada hari Selasa 9 November dan Rabu 10 November, Kampung Pandan, daerah Belait pada hari Khamis 11 November, Kampung Pangkalan Batu dan Kampung Masin, daerah Brunei Muara pada hari Khamis 11 November dan Kampung Mumung, daerah Belait pada 13 November 2021. Perkhidmatan vaksinasi ke rumah-rumah tersebut akan dijalankan
mengikut senarai yang disediakan oleh Ketua Kampung. Menteri Kesihatan juga mengongsikan mengenai hasil penelitian kes-kes positif yang dikesan di negara ini. Di antara 31 Oktober hingga 6 November 2021, terdapat 2 buah mukim yang mempunyai kes positif melebihi 80 kes positif. Mukim-mukim tersebut ialah Mukim Kelanas dengan 88 kes dan Mukim Sengkurung 84 kes. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 5 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sebanyak 242,190 dos vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech selamat tiba di negara Brunei Darussalam dari Belgium semalam. Berada di Pusat Kargo Udara Antarabangsa Brunei Berakas, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga hadir Puan Emily Flecker, Charge d'Affaires Kedutaan Amerika Syarikat dan wakil-wakil dari Pfizer Malaysia Sendirian Berhad. Vaksin Pfizer-BioNTech digunakan bagi semua peringkat umur, termasuk program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau Kementerian Pendidikan atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Sehingga pukul 4 petang tadi, seramai 5,084 pelajar yang berumur antara 12 hingga 17 tahun menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19. Hari ini, 8 buah pusat vaksinasi di seluruh negara menjalankan program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun. Program merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kesihatan dalam memastikan negara mencapai objektif 80% keseluruhan penduduk mendapat suntikan lengkap vaksin COVID-19. Di daerah Brunei dan Muara, program berkenaan dijalankan di 4 lokasi, iaitu Stadium Tertutup, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam, Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison dan Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut. Di Stadium Tertutup, pelajar-pelajar dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Maktab Duli Pengira Muda Al-Muhtadi Billah menerima suntikan vaksin. Jadual-jadual telah pun diberikan kepada pelajar-pelajar di mana mereka dengan kerjasama ibu bapa hendaklah mematuhi jadual-jadual yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar melalui sekolah masing-masing. Diharap dengan program ini nanti semua warga Kementerian Pendidikan, terutama guru dan pelajar-pelajar dapat dilindungi dan kita akan dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan keselamatan yang terjamin dan juga dengan teratur. Sementara di Universiti Brunei Darussalam, pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Katub menerima suntikan vaksin. Manakala di Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison, sebanyak 7 sekolah mengikuti program berkenaan, iaitu Sekolah Rendah Pulai, Sekolah Rendah Anggrek Desa, Sekolah Rendah Delima 1, Sekolah Rendah Orang Kaya Besar Imas Subuk, Sekolah Rendah Amar Pahlawan, Sekolah Rendah Kampung Mata-Mata dan Sekolah Rendah Pengiran Pekerma Setia Diraja Sahibul Bandar. Pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Syarina Hasan pula menerima suntikan vaksin di Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut.
Sementara itu, program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar berumur 12 tahun hingga 17 tahun juga dilaksanakan di 3 daerah yang lain. Program tersebut dihasrat dapat mendukung hasrat negara dalam mengekang penyebaran pandemik dan mencapai kadar kawalan yang dihasratkan. Di daerah Belait, program diadakan di 2 pusat vaksinasi. Di Pembelajaran dan Perkembangan Hospital Suri Sri Begawan, para pelajar dari Sekolah Menengah Saidina Ali, Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin, Sekolah Rendah Kuala Belait, Sekolah Rendah Sungai Teraban, Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof dan Sekolah Rendah Pengiran Setia Jaya Pengiran Abdul Momin menerima vaksin COVID-19. Sementara itu, para pelajar Sekolah Panaga menerima vaksin di Pusat Kesihatan Panaga. Manakala program yang sama diadakan di Dewan Seri Kenangan, Pekan Tutong. Pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Soleha, Sekolah Rendah Bakiau, Sekolah Rendah Batang Mitus, Sekolah Rendah Pirau, Sekolah Rendah Kiudang, Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Setia Diraja Kupang, Sekolah Rendah Sinaut, Sekolah Rendah Perpindahan Bukit Beruang, Sekolah Rendah Pengiran Kesuma Negara Bukit Beruang, Sekolah Rendah Tumpuan Telisai dan Sekolah Rendah Danau menerima suntikan vaksin Pfizer BioNTech. Dan di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, para pelajar yang menerima vaksin terdiri dari pelajar Sekolah Menengah Sultan Hasan, Sekolah Rendah Ratai Mukim Bokok Temburong, Sekolah Rendah Sultan Hasan Bangar, Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoy, Sekolah Rendah Semabat, Sekolah Rendah Amo, Sekolah Rendah Negalang, Sekolah Rendah Labu Estate, Sekolah Rendah Puni, Sekolah Rendah Selangan, Suria Jaya Kindergarten School, Payok School, Institut Pendidikan Teknikal Brunei, IBTE, College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan dan Politeknik Brunei. Program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar berumur 12 hingga 17 tahun dihasrat akan membantu pihak Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Agama dalam merancang strategi bagi proses pembukaan semula sekolah dengan sentiasa mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pelajar dan warga sekolah. Beberapa pelajar mengongsikan kepentingan menerima suntikan vaksin COVID-19. Perlu bervaksin supaya nanti kalau buka sekolah dapat bersekolah dan belajar macam biasa. Kita perlu bervaksin kerana supaya dapat memulakan persekolahan seperti biasa. Banyak kebaikan kalau remaja ni ambil vaksin, antaranya kita boleh hidup seperti biasa, seperti sekolah dan lain-lain. Kita perlu bervaksin untuk menguatkan imun sistem supaya mudah dijangkiti COVID. Kami akan dapat kembali bersekolah seperti biasa dan menjalani kehidupan dalam norma yang baru di masa akan datang. Ini perlu dikata untuk mencegah COVID-19 ini. Pengambilan vaksin ini boleh membuat kami merasa selamat dan dilindungi. Sementara itu, kerjasama ibu bapa dan penjaga diperlukan dalam sama-sama membantu mencapai 80% kadar vaksinasi negara dengan memberi kebenaran dan sokongan bagi anak-anak mereka yang berumur di antara 12 hingga 17 tahun untuk hadir semasa program vaksinasi kebangsaan dengan mengikut jadual setiap sekolah dan mematuhi SOP dan garis panduan yang disampaikan oleh pihak sekolah masing-masing. Melalui usaha tersebut, ia dihasrat akan dapat melindungi para pelajar daripada COVID-19 dan seterusnya membolehkan mereka untuk hadir ke sekolah apabila sekolah-sekolah dibuka secara berperingkat nanti.
ia penting bagi kanak-kanak ni kalau sekiranya macam kalau dorang kan sekolah nanti macam antibody dorang sudah kuat. Memberi dorang imunisasi kebal dapat terhadap virus corona dan juga memudahkan untuk menghadiri sekolah nanti. Alhamdulillah, kerana telah kerajaan tani mengambil menggalakkan anak tani untuk mengambil vaksin. Untuk keselamatan mereka dan semua orang awam dan kawan-kawan dan sahabat yang sekelilingnya lah. Untuk mengurangkan daripada risiko jangkitan dan untuk kanak-kanak sekolah ini kembali kepada sekolah seperti biasa. Untuk melindungi diri petani daripada ancaman COVID. Untuk melindungi anak-anak petani dan juga untuk mengelakkan kekhawatiran ibu bapa sewaktu anak-anak mula bersekolah nanti. Pastinya untuk keselamatan dan kesihatan kanak-kanak dalam era pandemik COVID-19 ini. Pelajar-pelajar kita ini dapat kembali bersekolah seperti biasa dan menjalani kehidupan dalam normal yang baru. Ia adalah sangat penting bagi murid-murid ATO untuk mendapatkan vaksin ini biar kita ini sama rata. Semua orang sudah vaccinated. Persekolahan ini dibuka secara fizikal. Mungkin satu keperluan yang mustahak bagi diorang ialah mendapatkan vaksinasi ini. Kepentingan dalam vaksin ini untuk mengangkat pencegahan merebaknya COVID-19 kepada golongan remaja. Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam melalui tabung Azhari Peduli Program Infak Tarbiyah Khas COVID-19 Persekolahan Arab dan Ugama menyumbangkan bantuan pembelajaran khusus bagi Persekolahan Arab dan Ugama. Penyerahan sumbangan diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman Menteri Hal Ehwal Ugama daripada Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof Rais Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Program infak tarbiyah khas tersebut telah berjaya mengutip RM7,497. Antara yang hadir, Pengiran Datu Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Negara Brunei Darussalam melaksanakan pendekatan whole of nation dan inklusif melalui kerjasama agensi-agensi kerajaan dan pihak berkepentingan yang berkaitan, khususnya sektor swasta, organisasi bukan kerajaan NGO, ahli-ahli penyelidik dan akademik. Ia adalah bagi mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Menurut Pemangku Menteri Pembangunan, kolaborasi Kementerian Pembangunan bersama Universiti Teknologi Brunei UTB tertumpu ke atas infrastruktur jalan raya dan kerja-kerja keselamatan serta menyediakan kepekaran melalui pembelajaran dan pengajaran. Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin menyatakan perkara tersebut pada perasmian persidangan antarabangsa Brunei mengenai kejuruteraan dan teknologi BISET ke-8 secara maya. Dengan tema inovasi dalam kejuruteraan dan teknologi ke arah meningkatkan kualiti hidup dan masyarakat, persidangan anjuran bersama Fakulti Kejuruteraan UTB, Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja Brunei, Institution of Mechanical Engineers (IMechE), Society of Petroleum Engineers (SPE International), Brunei Section, Institution of Civil Engineers (ICE) dan Institution of Engineering and Technology (IET). Profesor Dr. Dayang Hajar Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB selaku penasihat BISET 2021, antara lain berkata, sebagai universiti teknologi terkemuka di negara ini, UTB menerapkan bakat yang bertanggungjawab secara sosial bagi membina keusahawanan dalam mencapai keupayaan inovasi dan industri berkaitan.
Persidangan 3 hari itu mengandungi 20 sesi perbincangan. Lebih 200 kertas kerja dari pelbagai bidang diterima dari 30 buah negara. Sumbangan Pandu Lalu merupakan inisiatif sukarelawan Belia Brunei dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang diadakan di Stadium Negara Hasnal Bolkiah. Kempen bertujuan membantu kerajaan untuk menghulurkan sumbangan berbentuk makanan asasi bagi masyarakat yang memerlukan semasa penularan COVID-19 di negara ini. Hari ini, komuniti Republik India di negara Brunei Darussalam telah menghulurkan derma sejumlah RM14,300 yang berupa makanan asasi melalui sumbangan Pandu Lalu. Sumbangan berkenaan diterima oleh Dayang Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsalfilah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, yang diterima daripada ketua-ketua dan wakil dari syarikat-syarikat iaitu Samima Sendirian Berhad, Sifana Sendirian Berhad, Aisyah Afika Sendirian Berhad, Yasmin Azima Minimat Sendirian Berhad, Raimar Sendirian Berhad, C7 Minimat Sendirian Berhad, Pavati Textile Center dan Pertubuhan Kasih Slim Mimi. Orang ramai yang ingin memberikan sumbangan, kempen tersebut diadakan setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu, dibuka dari pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Manakala Jumaat dibuka pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari dan di sebelah petang mulai 2 hingga 3 petang dan Ahad dibuka mulai 9 pagi sehingga 3 petang. Kerja-kerja pembersihan telah dilaksanakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, daerah Blyth. Ia berikutan tersebarnya gambar-gambar kerosakan bangunan dan harta benda masjid berkenaan yang tular di media sosial baru-baru ini. Kerosakan adalah disebabkan hujan lebat, angin kencang dan ribut yang melanda semalam. Kerja-kerja pembersihan dijalankan oleh para pegawai masjid dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takhmir masjid berkenaan dan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Kerja-kerja pembaikan dan penggantian pintu, siling dan pagar yang rosak akan dilaksanakan secepat mungkin. Beberapa buah rumah di Kampung Mumung dan Kampung Pandan, Kuala Blyth rosak akibat hujan lebat dan angin kencang yang berlaku semalam. Menurut laporan dari ketua-ketua kampung, sebanyak 20 buah rumah mengalami kerosakan dalam kejadian tersebut. Di Kampung Pandan C, angin kencang menerbangkan atap 12 buah rumah kira-kira pukul 10 malam. Angin kencang juga merosakkan sebuah rumah di Kampung Pandan B dan menerbangkan atap 7 buah rumah di Kampung Mumung. Kelajuan angin tertinggi dicerap di lapangan terbang antarabangsa Brunei semalam adalah selaju 33 km sejam pada pukul 8.35 malam. Ekoran cuaca yang tidak menentu, orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghadapi sebarang kejadian yang tidak diingini. Unit Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat JPD merekodkan pelbagai kesalahan melanggar peraturan dan undang-undang jalan raya dari bulan Januari hingga Oktober 2021. Dalam siaran akhbar, JPD menjelaskan kesalahan didapati melalui rondaan dan hasil operasi bersepadu oleh unit penguatkuasaan JPD dan agensi penguatkuasaan yang lain. Antara kesalahan yang sering dilakukan ialah pemandu menggunakan telefon bimbit semasa memandu, pemandu memandu melebihi had laju yang dibenarkan, pemandu di bawah pengaruh alkohol atau ubat, pemandu tidak memakai tali pinggang keselamatan, pengubahsuaian kenderaan dan kenderaan diletakkan di tempat yang tidak selamat, terutama kenderaan berat atau komersial. Melalui 202 operasi rondaan dan 13 operasi bersepadu yang dijalankan sehingga 1 November 2021, JPD mencatatkan penurunan dari segi kesalahan kenderaan iaitu dari 1,113 pada tahun 2020 kepada 649.
Dari jumlah tersebut, 176 atau 27.1% adalah kenderaan persendirian dan 473 atau 72.9% adalah kenderaan komersial. Manakala statistik pecahan mata demerit yang dikenakan antaranya melibatkan penggunaan telefon bimbit semasa memandu, menggunakan kenderaan persendirian untuk tujuan perniagaan tanpa lesen atau permit yang sah, memandu kenderaan dengan tayar botak dan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan. Semua pemilik dan pemandu kenderaan bermotor dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang lalu lintas dengan mengamalkan pemeliharaan kenderaan milik syarikat dan majikan dengan baik demi memastikan kenderaan yang digunakan sentiasa dalam keadaan selamat untuk digunakan di jalan raya. Para pemilik kenderaan juga disaran untuk sentiasa mematuhi berat muatan sesuatu kenderaan dan tidak membawa muatan sehingga berlebihan sehingga boleh menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku. Kerjasama orang ramai dialu-alukan untuk terus mengongsikan maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas dengan melaporkannya dengan menyertakan gambar kesalahan melalui talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi WhatsApp talian Darussalam 833 3123. Setakat 8 November 2021, sejumlah 5,814 individu telah mendaftar sebagai domestic runners seperti yang tersenarai di laman sesawang Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Sebagai usaha untuk meningkatkan perkhidmatan kepada orang ramai, khususnya domestic runners, bermula hari ini, sistem pendaftaran bagi domestic runners dinaik taraf, iaitu Runners 2.0 yang mengandungi beberapa ciri baharu. Ciri baharu pertama ialah pengemaskinian maklumat domestic runners. Ini termasuk mengemaskini maklumat asas sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam maklumat yang telah dimasukkan semasa pendaftaran awal, khususnya berkaitan status vaksinasi. Selain itu, sistem tersebut juga akan memerlukan domestic runners untuk memasukkan maklumat tambahan seperti tarikh lahir, jantina, daerah, status vaksinasi COVID-19, tarikh mendapat dos suntikan vaksin dan tarikh terkini menjalani ujian swab RT-PCR SARS-CoV-2. Ciri baharu kedua ialah color coding. Ciri baharu color coding diperkenalkan mempunyai dua kod warna iaitu hijau dan merah. Domestic runners yang telah mengemaskini tarikh terakhir ujian swab mereka setiap minggu akan diberikan kod warna hijau. Bagi domestic runners yang tidak mengemaskini tarikh terakhir ujian swab pada setiap minggu akan diberikan kod warna merah. Kod merah hanya akan bertukar kepada kod hijau setelah mereka mengemaskini tarikh terakhir ujian swab mereka. Ciri baharu ketiga ialah fungsi carian atau search function yang dipertingkatkan dengan membolehkan carian melalui nama, runner ID, number dan syarikat bagi runners yang berkhidmat di bawah syarikat-syarikat yang berdaftar. Maklumat lanjut mengenai pendaftaran domestic runners dari laman sesawang Kementerian berkenaan di www.mtic.gov.bn. Sementara itu, 9 kesalahan dikenakan kompaun semasa operasi pulih yang dijalankan semalam bermula 8 malam sehingga 4 pagi. Pihak penguatkuasa undang-undang telah mencatatkan 7 kesalahan di daerah Brunei dan Muara dan 2 kesalahan di daerah Blyth. Pasukan Polis Diraja Brunei bersama agensi yang lain menggesa masyarakat perlu memainkan peranan sama ada secara individu dan secara kolektif kerana implikasi virus bergantung kepada cara bertindak dan cara menanganinya dengan lebih disiplin dan efisien. Seorang warga tempatan dikenakan hukuman 17 bulan penjara setelah gagal membayar denda RM80,000 kerana didapati memiliki 100 kartun rokok. Abdul Hafiz Azri bin Abdullah Muhammad Bunamin, 22 tahun, ditahan pada 12 September lalu di kawasan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Temburong. Semua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan.
Bantuan orang ramai diperlukan dalam sama-sama meningkatkan stok bekalan darah di Pusat Pendermaan Darah. Kementerian Kesihatan dalam pada itu menyeru agar orang ramai untuk tampil menderma darah di Pusat Promosi Kesihatan pada minggu ini. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh mengunjungi Pusat Promosi Kesihatan pada 9 hingga 11 November dari pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 12.30 tengah hari hingga 1.30 petang. Slot-slot pendermaan darah bolehlah ditempah melalui aplikasi BloodCat atau secara walk-in. Kementerian Kesihatan juga mempelawa para penganjur kempen derma darah untuk mengadakan kempen yang sama di Pusat Promosi Kesihatan. Bagi urusan mengadakan kempen derma darah, hubungi Pusat Pendermaan Darah di talian 2242 424 sambungan 6001 atau sambungan 6002 atau WhatsApp 737 5745. Para penderma darah juga boleh mengunjungi tabung darah Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 2.30 petang. Dan tabung darah Hospital Pengiran Isteri Haja Mariam Temburong dari hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang.